Negara Brunei yang kecil mampu menakluki kawasan yang sangat luas di Kepulauan Borneo. Bagaimana ini boleh berlaku? Persoalan ini memerlukan jawapan dan bukti yang terperinci tentang bagaimana mereka mempunyai kemampuan menakluki kawasan-kawasan ini. Kebangkitan Empayar Kesultanan Brunei sebagai kuasa menakluki yang kuat, menguasai wilayah di bahagian pantai barat dan pantai timur Borneo Utara dari Sungai Sulaman hingga ke Teluk Marudu serta Sungai Sibuko yang mempunyai beberapa sungai iaitu seperti Lubuk, Sandakan, Kinabatangan dan sebagainya. Bagaimana ini berlaku? Kuasa penaklukan ini dirasai apabila negara Brunei iaitu yang dipimpin oleh Sultan Bolkiah, iaitu Sultan kelima Brunei, telah bertindak bukan sahaja menyusun dan mengemaskini semula upaya pemerintahan negara, tetapi itulah juga berjaya menguasai beberapa wilayah. Zaman keemasan itulah yang boleh kita tahu tentang zaman tersebut. Zaman keemasan ini bagi Empayar Brunei ini tak dapat disangka lagi apabila dipimpin oleh Sultan Bolkiah serta pewaris-pewarisnya. Perbincangan hari ini akan mengungkap bukti-bukti yang merujuk kepada sistem pemerintahan serta cara pelaksanaan pemerintah bagi menguasai sumber manusia. Bagi pentadbiran melalui undang-undang, undang-undang merupakan alat yang berperanan untuk mengukuhkan dan mengekalkan kuasa raja serta bagi mengawal tindak tanduk rakyat. Bagi menyelesaikan konflik yang timbul dalam pelbagai lapisan masyarakat pada waktu tersebut, undang-undang ini digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada zaman pemerintahan Sultan Syarif Ali, pelaksanaan undang-undang Islam dikatakan telah dilaksanakan apabila baginda menggunakan syariat Rasulullah. Perkembangan pesat Islam memaksa baginda melaksanakan undang-undang syarak terutamanya bagi masyarakat Islam serta melaksanakan undang-undang yang sedia ada. Sultan Syarif Ali ingin membuktikan bahawa agama Islam yang dibawa ini menggunakan satu cara kehidupan yang meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia, termasuklah undang-undang. Undang-undang yang ada di Brunei pada waktu tersebut seperti Hukum Kanun Brunei. Hukum kanun ini merupakan suatu hukum yang mengikut model Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Brunei ini diperkenalkan oleh Sultan Hassan, iaitu Sultan Brunei yang ke-9. Di dalam Hukum Kanun Brunei ini mengandungi undang-undang Islam dari segi aspek jenayah, sivil, personal law dan hukum perdagangan serta perniagaan. Hukuman yang terdapat di dalam Hukum Kanun Brunei adalah tentang hukum hudud dan qisas. Hukum hudud ini dikenakan kepada individu yang mencuri dan dibuktikan kesalahannya dan akan dipotong tangannya. Manakala hukum qisas pula dikenakan kerana seseorang yang telah masuk Islam telah murtad, disuruh bertaubat sebanyak 3 kali namun tidak dilakukan olehnya, maka hukum qisas ini dikenakan. Penguasaan orang Melayu terhadap sumber manusia dapat dilihat menerusi pelaksanaan sistem cukai yang telah diperkenalkan oleh Sultan. Sistem cukai pada ketika itu sangat menyumbang dalam pembangunan ekonomi sendiri selain daripada sektor perdagangan. Laporan ataupun
bukti-bukti mengenai cukai itu yang berlaku di zaman Brunei semasa abad itu dapat dilihat dengan jelas semasa abad-abad yang seterusnya. Dan semasa abad ke-14, raja telah mengutip cukai ke atas rakyat. Pada masa itu juga raja melantik seorang jurukira yang mahir bagi mengira serta menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan cukai. Kemunculan jawatan-jawatan penting seperti jawatan pengiran di Gadong, bendahari dan juga orang kaya di Gadong dikatakan mengenalikan pembenaran sultan. Namun pada masa sama, jawatan-jawatan penting ini turut menguruskan hal-hal yang berkait rapat dengan pentadbiran cukai, di mana mereka ini dikatakan menjadi orang-orang kepercayaan sultan untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan cukai. Kutipan cukai dapat dilihat pada abad ke-16 di mana Sultan Brunei telah mengenakan cukai ke atas kaum-kaum pribumi seperti kaum Bisaya yang mendiami kawasan pedalaman. Penduduk di kawasan-kawasan tertentu turut membayar cukai kepada kerajaan Brunei seperti di kawasan Luzon, Cebu, Balayan, Mindoro, Sulu dan juga Palawal. Semasa pemerintahan Sultan Muhyiddin sendiri, iaitu pada tahun 1673 hingga 1690, baginda telah mengadakan kutipan cukai kepada seluruh negara. Yang dilakukan kutipan cukai itu menerusi pegawai-pegawai yang telah dilantik. Sesiapa yang enggan membayar cukai, mereka itu akan dihukum atau anak-anak mereka akan dijadikan hamba. Kutipan cukai ini ataupun sistem cukai ini dapat dilihat pada abad ke-18 di mana jajahan-jajahan di bawah Brunei telah menghantar cukai kepada Brunei seperti Saribas, Sadong, Kalaka, Sabungan serta Malana. Dasar pecah dan perintah. Sultan amal dasar pecah dan perintah untuk kekalkan cara hidup berpecah belah, bermusuhan dan perpecahan. Mengekalkan mereka di kawasan sesuai dengan cara hidup etnik tersebut seperti di laut, bukit dan sungai. Contohnya, Sultan gunakan Puak Kayan untuk hadapi Puak Bisaya dan Muruk yang akan meminta perlindungan daripada Sultan kerana ketakutan ke atas keganasan Puak Kayan tersebut. Selain itu, Sultan budaya mengayau punca Dayak berpecah. Perkara ini mudahkan Sultan Brunei melaksanakan dasar pencah dan perintah. Ini bertujuan untuk mengelakkan penyatuan antara mereka dan perkara ini memudahkan Sultan Brunei melaksanakan dasar pencah dan perintah itu sendiri di dalam institusi pemerintahannya. Ini juga bertujuan untuk mengelakkan penyatuan antara mereka dan dibimbangi akan menentang kerajaan itu sendiri. Contoh, bagi struktur Dayak yang dalam kalangan bilangan yang besar tetapi mereka berpuak-puak dan tidak menetap, ini digunakan oleh pemerintah Brunei untuk kuasai mereka dan kekalkan keadaan tersebut kerana mereka yang berpecah dan berpindah randah. Sultan juga memecahkan etnik-etnik ini mengikut tugas dan kemahiran mereka. Sebagai contoh, seperti kaum Melanau yang suka mengusahakan sagu, jadi mereka ditetapkan untuk mengusahakan sagu. Kedayan sebagai petani, Kayan, Iban dan Bajau yang lain bertindak sebagai tentera sukarela, tentera darat dan laut kerana lokasi penempatan dan kekuatan serta keistimewaan mereka di bidang tersebut. Orang Muruk dan Kenyah yang bertindak sebagai pengawal istana atau hulu balang istana. Orang Bidayuh sebagai pelombong dan orang Melayu atau pangeran yang terdiri daripada kerabat diraja untuk menjadi ketua operasi dan wakil sultan, dan golongan ini membantu sultan mengawasi puak-puak lain. Seterusnya, pemerintahan yang dijalankan oleh Kesultanan Brunei pada Kurun 16 iaitu pelantikan wazir, cetera dan menteri. Di peringkat kerajaan pusat, Sultan Muhyiddin pada zaman tersebut telah menubuhkan sebuah badan atau majlis mesyuarat bagi mengendalikan pentadbiran kerajaan Brunei. Oleh itu, baginda telah melantik wazir, cetera dan menteri. Namun, begitu kuasa pemutus dalam menentukan dasar-dasar negara berada di tangan Sultan. Jadi, wazir, cetera dan menteri adalah merupakan salah satu golongan yang membantu Sultan dalam mentadbir kerajaan pada masa itu. Lazimnya, pelantikan wazir biasanya terdiri dari kerabat-kerabat raja sendiri, terdekat atau golongan-golongan raja bertaras dan mestilah terdiri daripada orang Melayu Brunei dan beragama Islam. Pelantikan dalam kalangan
keluarga terdekat untuk memudahkan perundingan antara melaksanakan pentadbiran kerajaan. Golongan wazir telah terbahagi pada 4 golongan, iaitu golongan pangeran bendahara, pangeran digadung, pangeran pemancar, pangeran temenggung. Setiap golongan wazir ini mempunyai tugas-tugas yang tersendiri, sebagai contoh pangeran bendahara iaitu ketua pembesar, orang kanan sultan ataupun ketua tentera. Pangeran digadung pula tugasnya mengawasi para pekerja istana menyimpan kutipan cukai. Pangeran pemancar itu menjalankan tugas seperti pengurusi majlis mesyuarat diraja dan pembesar Brunei. Dan pangeran temenggung bertanggungjawab dalam bidang undang-undang memastikan keselamatan negara. Seterusnya, pelantikan dan peranan Ceteria dalam kerajaan Kesultanan Melayu Brunei. Ceteria ini hanya dilayak dipegang oleh kalangan kerabat diraja Brunei yang terdiri dari pangeran-pangeran berketurunan Melayu Brunei dan beragama Islam. Peranan terbahagi pada 2, iaitu bertugas di peringkat kerajaan pusat dan tugasnya seperti memberi bantuan dalam pentadbiran negara, khususnya membantu tugas yang dipertanggungjawabkan kepada wazir. Dan kedua itu di sebahagian di peringkat wilayah, iaitu dilantik sebagai wakil-wakil kerajaan. Ceteria ini telah dibahagikan mengikut golongan-golongan yang tertentu. Golongan yang pertama itu lebih dikenali sebagai kepala ceteria atau ketua bagi segala keceteria. Ni terdapat 4 ceteria berempat, yang lebih dikenali sebagai ceteria 4. Di bawah ceteria 4 pula ada ceteria besar, lebih dikenali sebagai ceteria 8. Di bawah ceteria 8 terdapat pula ceteria pengalasan, iaitu ceteria 16, dan akhir sekali iaitu ceteria damit, ceteria 32. Dan keempat-empat peringkat atau golongan ceteria ini adalah struktur dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Brunei pada abad ke-16. Akhir sekali, pelantikan dan peranan menteri dalam struktur pentadbiran kerajaan Melayu Brunei. Lantikan golongan menteri dikhaskan bagi mereka yang bukan dari golongan pangeran ataupun golongan kerabat diraja, tetapi terdiri daripada orang-orang kebanyakan kelas menengah yang mempunyai kekayaan, pengalaman dan pengaruh, dihormati, mempunyai pengetahuan agama dan adat istiadat tempatan. Kebiasaannya pemimpin kampung atau suku kaum dan tidak semestinya beragama Islam dilantik sebagai menteri. Menteri pada zaman tersebut menjadi ahli penghubung suara rakyat bawahan dengan pembesar istana, termasuklah sultan sendiri. Menteri ada 4 bahagian menteri. Pertama itu kepala menteri, itu ketua menteri-menteri, menteri kerajaan pusat, menteri darat ataupun menteri jajahan, dan keempat menteri dagang. Berikut merupakan struktur hierarki pentadbiran Kesultanan Melayu Brunei, iaitu paling bawah itu kita boleh lihat rakyat, yang atas rakyat ketua kampung ataupun ketua rumah panjang. Atasnya terdapat ketua tempatan yang digunakan gelaran oleh sultan. Lepas tu wakil kerajaan ataupun menteri. Peringkat ketiga ceteria, kedua wazir, dan paling tinggi sekali iaitu sultan yang memerintah kerajaan Brunei. Orang Melayu terhadap sumber manusia boleh dilihat menerusi berlakunya perpecahan dalam etnik. Negara Brunei itu kaya dengan kepelbagaian etnik yang berbagai, dan kepelbagaian etnik itu menyukarkan untuk
berlakunya perpaduan, bahkan sehingga orang Melayu menguasai pentadbiran Brunei, mereka masih mengekalkan konsep perpecahan tersebut bagi memudahkan penguasaan mereka terhadap negara Brunei. Melayu pada ketika itu merupakan etnik minoriti namun telah berjaya menguasai kumpulan-kumpulan etnik majoriti yang lain, iaitu seperti Dayak yang terdiri daripada Iban, Dayan dan juga Dusun. Etnik Melayu ini dikatakan terdiri daripada dua golongan, iaitu Melayu Brunei dan juga Melayu Sarawak. Etnik Melayu ini ataupun orang Melayu sendiri dominan dalam penguasaan sama ada dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Melayu Brunei telah memegang kuasa pemerintahan. Mereka ini membantu dalam pemerintahan negara Brunei pada ketika itu, yang mereka ini terdiri daripada Sultan, Wazir, Cetera dan Menteri. Manakala Melayu Sarawak pula turut diberikan penguasaan ataupun diberikan tanggungjawab dalam pentadbiran, di mana mereka ini dilantik menjadi Menteri Darat seperti Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan juga Datuk Temunggu. Etnik Iban pula merupakan etnik majoriti yang mendiami Brunei. Mereka ini mengambil politik kesukuan yang di mana dikotai oleh seorang individu yang dikenali sebagai tuan rumah. Sebelum dikenali sebagai Iban, etnik ini diberikan gelaran Dayak Laut, di mana mereka ini tinggal di hulu sungai dan menjadi benteng pertahanan kepada orang Melayu daripada gangguan Iban pedalaman. Dayak pula sebuah atau satu etnik yang bebas dan merdeka sebelum penguasaan Kesultanan Brunei. Kehidupan Dayak tidak bersatu, suka berpindah dan suka berpecah, yang telah menjadikan peluang kepada Brunei untuk menguasai mereka. Antara tindakan yang telah dilakukan oleh orang Melayu untuk menguasai Dayak ialah dengan mengancam untuk menghentikan pemberian garam, sehingga dengan tindakan ini orang Dayak telah terpaksa akur dan tunduk kepada pemerintahan Kesultanan Brunei. Setelah ditabir oleh Brunei, ketua-ketua pribumi di Dayak ataupun ketua pribumi Dayak ini telah diberikan status sosial dan untuk dilibatkan ketua-ketua ini ke dalam politik Kesultanan Brunei, di mana mereka menjadi anggota Birokrasi Brunei. Kayan ini pada awalnya merupakan penduduk di kawasan pedalaman atau pegunungan. Mereka ini dikatakan berhijrah daripada kawasan yang dikenali sebagai Apu Kayan dan juga Usun Apau. Etnik Bisaya pula satu etnik yang dikatakan, menurut laporan Sepanyol, kita dapat melihat bahawa etnik ini dikatakan etnik yang tidak mempunyai ketua untuk memerintah dan hampir setiap hari mereka berkelahi. Namun setelah ditadbir Brunei ditadbir oleh Kesultanan Melayu Brunei itu sendiri, Bisaya telah tunduk kepada Brunei dan juga mengikut pentadbiran Brunei dengan membayar cukai kepada kerajaan Brunei. Bukti yang lain adalah seperti pemberian status sosial kepada ketua peribumi. Bukti bahawa pemberian status sosial ini dapat menguasai sumber manusia adalah gelaran status ini diberikan kerana sebagai lambang kedudukan. Contoh gelaran yang diberikan adalah seperti Pangeran Temenggung, Pehin, Pangeran Pemaca, Patih dan Damong. Setiap dari mereka ini akan mendapat hak untuk mengutip cukai, memiliki hamba dan menjadi orang perantara. Sebab kenapa pemberian status sosial ini diberikan kepada ketua peribumi adalah kerana bagi membina hubungan yang baik antara pemerintah Brunei dengan ketua peribumi, secara tidak langsung memberi semangat kepada mereka untuk bernaung di bawah pemerintah. Selain itu, ketua peribumi mempunyai pengaruh yang kuat dalam etnik masing-masing. Kelebihan ini digunakan bagi mendapat sokongan mereka. Selain itu, pemberian status sosial ini akan memudahkan dan melancarkan pentadbiran sesebuah wilayah atau kawasan. Oleh itu, pemberian status sosial ini kepada ketua peribumi membuktikan bahawa pemerintahan Brunei pada waktu tersebut dapat menguasai sumber manusia.
memanipulasikan budaya mengayau atau memegang kepala. Erti istilah perkataan ngayau ialah bermaksud membunuh seseorang untuk diambil kepalanya, iaitu merupakan adat orang Dayak. Merupakan satu budaya yang diwarisi oleh kelompok Dayak iaitu suku Iban dan Kedah. Menurut adat masyarakat Dayak, mereka perlu membawa 5 kepala sebagai tanda kedewasaan dan layak untuk berkahwin dan merupakan lambang kemegahan bagi puak mereka. Siapa yang mampu membawa kepala yang lebih banyak akan digelar pahlawan tulen, pahlawan yang paling berani di kalangan mereka, dan seterusnya akan dihormati dan akan meningkatkan statusnya di dalam puak tersebut. Jadi, Sultan Brunei telah memanipulasikan budaya mengayau ini dengan membiarkan pergaduhan terus berlaku supaya Sultan boleh menggunakan hikmat kaum Dayak yang lebih kuat bagi menguasai puak yang lebih lemah, kerana puak yang lemah akan meminta pertolongan Sultan yang memberikan ruang kepada Sultan untuk kuasai serta memanipulasikan mereka untuk kepentingan institusi pemerintahan dan ekonomi kerajaan Brunei sendiri. Secara kesimpulannya, Brunei telah muncul sebagai salah sebuah kerajaan yang berjaya menguasai di Kepulauan Borneo pada kurun ke-15. Buah fikiran Sultan Brunei bagi menguasai sumber manusia di Kepulauan Borneo merupakan asas terpenting dalam keunggulan dan survival empayar Brunei. Malah, jalinan diplomatik Brunei dengan negara-negara asing dapat dimanfaatkan oleh Brunei dalam mengukuhkan dan mempertahankan empayar yang telah dibina sejak dahulu. Namun, kegemilangan Brunei mula merosot menjelang pertengahan kurun ke-18. Di dalam hal ini, kualiti sumber manusia yang baik dapat membantu membangunkan sebuah negara dalam berdaya saing dengan negara-negara lain, terutamanya negara yang berada di persekitaran yang mencabar. Oleh itu, jelaslah bahawa melalui bukti-bukti yang telah ditonjolkan dalam pembentangan ini, maka penguasaan sumber manusia itu sangat penting dalam menjadikan kekuatan sesebuah kerajaan atau empayar itu untuk bertahan dan menjadi gemilang dan berterusan sehingga